Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 243 Surah Al-Baqarah. Ayat 243 Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahumullahu mutu summa ahyahum ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Artinya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang melarikan diri, meninggalkan rumah kediaman masing-masing, dan bilangan mereka itu ribuan manusia. Mereka itu takutkan mati akibat ditimpakan wabak penyakit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada mereka, matilah kamu. Kemudian mereka itu dihidupkan kembali buat seketika agar memberi peringatan kepada anak cucu cicit mereka. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 243 Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah perihal bangsa, bukan bangsa Johor, bangsa Yahudi, Bani Israel. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan ke atas mereka itu, bangsa Yahudi Bani Israel, wabak penyakit yang membunuh ribuan umat manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan lagi ribuan manusia daripada bangsa Yahudi Bani Israel menjadi pelarian, takut mati, sanggup meninggalkan rumah kediaman masing-masing,
meninggalkan penempatan mewah kerana takutkan mati. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran kepada mereka, larilah ke mana pun, jadi pelarian ke mana pun, mereka pasti mati. Setelah bangsa Yahudi Bani Israel itu mati kesemuanya, Allah hidupkan semula, buat seketika, untuk memberi peringatan kepada anak cucu cicit mereka. Bangsa Yahudi akan terus berada di muka bumi hingga hari kiamat. Akan tetapi, kiranya mereka tetap mengulangi kejahatan kezaliman, wabak penyakit Allah timpakan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, dah 800 tahun yang lalu. Menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan seorang rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi amat masyhur di kalangan mereka bangsa Yahudi, iaitu Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Diutuskan untuk membentuk dan membina semula penghidupan baru kepada bangsa Yahudi Bani Israel yang kesemuanya itu terkorban akibat ditimpakan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala bentangkan kepada kita umat akhir zaman, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah perihal bangsa Yahudi agar ianya menjadi perhatian dan peringatan kepada kita. Bukan bangsa Yahudi sahaja, bangsa apa pun, apabila berlaku zalim di muka bumi, layak ditimpakan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kenapa? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan wabak penyakit? Untuk apa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hadzal waba rijsun ahlakallahu bihi ba'dal umami wa qad baqiya fil ardi minhu syai'un fayaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyanan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasanya wabak penyakit ini merupakan azab dari Allah yang ditimpakan ke atas umat manusia di muka bumi. Apa itu wabak? Wabak adalah azab, satu-satunya azab yang Allah timpakan kepada umat manusia di muka bumi. Dan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan lagi, ahlakallahu bihi ba'dal umami, Allah binasakan sebahagian daripada umat manusia di muka bumi ini dengan ditimpakan wabak penyakit. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, waqad baqiya
fil ardi minhu syai'un. Dan sesungguhnya wabak masih ada saki bakinya di muka bumi. Dan sesungguhnya wabak masih ada saki bakinya di muka bumi. Kalaupun sudah melepasi pandemik, tetapi saki baki wabak tetap bertapak di muka bumi. Oleh itu Rasulullah SAW memberi peringatan kepada kita, fayaji'u ahyanan wa yazhabu ahyanan. Wabak boleh datang pada bila-bila masa dan wabak boleh pergi pada bila-bila masa. Wabak boleh datang pada bila-bila masa dan wabak boleh pergi pada bila-bila masa. Kerana saki baki wabak penyakit terus bertapak di muka bumi dan terenap di dasar bumi. Apabila manusia melakukan kezaliman, kejahatan, wabak yang terenap di dasar bumi akan keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala, menyerang, menyeksa dan membunuh umat manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menjelaskan lagi dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Bangsa Yahudi yang diberikan keistimewaan, 8 keistimewaan Allah berikan kepada bangsa Yahudi, meletakkan bangsa Yahudi sentiasa berada di division 1 dalam apa jua bidang. Bangsa Yahudi tetap mendahului kita dalam mengejar harta benda, mata benda, apa benda. Kerana apa? Bangsa Yahudi itu aqluz zaid, akalnya lebih sedikit daripada kita. Ra'at an bu'din, dia boleh melihat jauh ke hadapan fikirannya. Tak macam kita, hanya mampu melihat apa yang ada di depan, berebut-rebut sama sendiri, malulah. Yahudi tidak. Ra'at an bu'din, melihat jauh ke hadapan. Dia tak berebut ni sama-sama kontraktor kelas F, tak ada. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pun begitu bangsa Yahudi melampaui batasan, maka Allah timpakan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pusingan pertama, wabak penyakit ditimpakan kepada bangsa Yahudi. Ribuan yang terkorban. Wahum ulufun hadharal maut. Ribuan yang terkorban. Ribuan lagi dapat menyelamatkan diri menjadi pelarian. Dan masih lagi ada ribuan golongan hartawan. Mereka lambat mengambil tindakan, action taken, sibuk membuat perhitungan terhadap harta benda, mata benda, apa benda. Ribuan yang terkorban, ribuan yang menjadi pelarian, ribuan lagi golongan hartawan tak sempat berbuat apa-apa, tak mati tetapi sengsara, mengidap wabak penyakit yang Allah timpa. Pedih, bisa mengerang kesakitan, hingga mereka mengakui tak ada ertinya harta benda, mata benda yang mereka miliki. 2 tahun
mengerang sengsara dengan kesakitan. Setelah 2 tahun, wabak penyakit Allah timpakan. Keadaan beransur pulih. Berdasarkan sejarah umat Nabi-Nabi terdahulu, wabak ni menelan masa 2 tahun. 1918, sejarah catatan WHO, 1918 wabak menimpa Europe, menyaksikan ratusan ribu yang terkorban. 1919 keadaan masih pandemik. 1920 barulah terkawal. Tempoh masa 2 tahun. Sebagaimana umat Nabi-Nabi terdahulu menjalani hukuman Allah, siksa, sengsara, wabak penyakit selama 2 tahun. 1918, 1919, 1920 berulang 100 tahun kemudian. COVID 2019. Ya, sekarang 2020. Kalau nak ikut tempohnya seperti umat Nabi-Nabi terdahulu, 2021. Wah. Pun begitu WHO tak bagi jaminan. Hanya kita menyatakan fakta sejarah. Sejarah umat-umat terdahulu, wabak ni tempoh masanya 2 tahun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau nak bagi tokoh Ma'al Hijrah pun nanti selepas 2 tahun. Wabak dah habis. Jadi wabak belum habis dah bagi tokoh Ma'al Hijrah, tiba-tiba naik semula. Dah macam-macam orang kata. Tak baik mengata. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Cukup 2 tahun, golongan yang menjadi pelarian balik semula ke pengkalan, ke penempatan kediaman masing-masing. Terkejut melihat golongan hartawan yang masih lagi sengsara mengidap wabak penyakit. Golongan hartawan menyatakan, kami kali ini kiranya ditimpakan lagi wabak penyakit, kami bersama-sama dengan kamu untuk menjadi pelarian. Maka golongan yang menjadi pelarian ni, golongan macam tuan-tuan lah, yang duit tak berapa nak ada ni. Jadi mereka pun minta golongan hartawan agar membuat kertas cadangan, dibawa ke MMK, Majlis Mesyuarat Kerajaan zaman itulah, untuk mereka menyediakan satu tempat selamat. Kiranya penempatan mereka yang holistik, Bandar Datuk Aun diserang wabak, mereka boleh melarikan diri daripada Medirono ke Medirene. Tak faham tak apa. Meninggalkan Bandar Datuk Aun menuju ke Parit Medirono. Hebat Yahudi ni tuan-tuan, dia buat satu perancangan, kiranya penempatan mereka ni ditimpakan wabak, mereka akan melarikan diri, escape, menyelamatkan diri ke satu penempatan yang zon bebas penyakit. Wah, hebat. Duit banyak, peduli apa? Maka tuan-tuan, mereka bina satu penempatan yang mereka rasakan zon selamat. Siap dengan tasik
takungan air. Ya, memastikan bahawa sumber air bersih, raw water, air di permukaan yang bersih, sebagai nyawa kehidupan mereka. Mereka bina bukit-bukit untuk membelah angin, bukit yang akan menyerap panahan petir. Wah, hebat dia punya town planning. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah terbina satu penempatan. Bangsa Yahudi apabila dia duit banyak, dia mulalah fun and fair. Fun fair. Dia lupa daratan, dia zalimi orang, maka Allah timpakan wabak. Oleh kerana bangsa Yahudi ni aklu zaid, akal dia lebih. Zaman tu dia dah ada peralatan yang dapat mengesan lebih awal serangan wabak penyakit. Oh, kita tak tahulah dia guna alat apa. Dia dah boleh tahu dah. Oh no, dangerous. Jadi mereka dah bersedia. Tak macam Trump, dia pun tak bersedia. Dah tak boleh kawal. Dah berapa ratus ribu, ya, rakyat Amerika terkorban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila wabak penyakit menyerang buat kali kedua bangsa Yahudi, mereka sudah mendapat isyarat lebih awal. Seorang pun tak tinggal di penempatan, masing-masing menjadi pelarian mengikut road yang telah ditentukan. Tak ada seorang pun yang ketinggalan. Ribuan semuanya melarikan diri, sebagaimana yang Allah sebut pada ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadzaral maut. Ribuan melarikan diri. Dah ada road dia. Guna LRT ke tak pasti. Wow. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka sudah sampai di penempatan zon selamat. Mereka semua gembira. Yip yip hore. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala lahumullahu mutu. Matilah kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebaik sahaja mereka tiba di penempatan zon selamat yang mereka bina, mereka terkejut apabila sumber air takungan tasik yang mereka bina tiba-tiba beracun. Keracunan air, namanya ta'un. Begitu juga lembah yang mereka pijak. Mereka dah bina penempatan itu complete set package. In English language you call what? Holistic. Lembah yang subur mereka pijak, mereka dapati lembah tanah beracun. Keracunan tanah, namanya ta'un. Dan apabila mereka menghirup udara, oh no, mereka dapati udara mereka pun beracun. 3. Keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Maka dalam bahasa Arab disebut ta'un. Dalam bahasa Melayu disebut ta'un. Ta'un itu merujuk kepada keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Jadi tuan-tuan semua pakai pelitup. Tahniah. Kenapa pakai pelitup? Udara kita ni beracun. Racun jenis apa? COVID-19, coronavirus. Sampai bila nak pakai macam ni? Sampai bila nak berjarak ni? 2 years. 2 tahun. Tapi kini WHO menyatakan belum pasti tau 2 tahun. Oh no. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik. Itu makna
Ta'un, keracunan air, keracunan tanah, keracunan udara. Nak pergi mana? Where? Kemana lagi? Orang putih cakap. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi kena sabarlah tuan-tuan. Tuan-tuan sabar, saya sabar. Lepas saya ceramah ni pun saya kena tutup hidung saya dengan mulut saya. Dan tak mustahil nanti takut-takut arahan ada. Kena tutup semua, kena tutup 2 lubang telinga, kena tutup 2 kelopak mata, tuan-tuan semua pakai helmet. Ya, tak mustahil. Sekiranya keadaan tak terkawal. Sangkanya Malaysia macam dah dah dibagi tokoh Ma'al Hijrah. Naik balik. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Patutnya aku yang dapat hari tu. Astaghfirullahalazim, mengharap pula. Dia bukan apa kerana dapat duit banyak tu, itu yang nak sangat tu. Cuba tak ada duit, tak payahlah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Yalah, dah lama tak kuliah dekat masjid ni, saya rindu. Saya dah jadi imam dekat masjid Kota Iskandar. Ya, jadi imam saya tu semua kena pindah. Dah tinggal aku seorang. Macam mana ya? Tak tahu nak kata macam mana. Tapi nak datang juga malam ni. Dah lama tak datang sini. Kenapa nak datang sini? Saya dapat berita masjid ni ada aircon. Oh betul aircon. Itu aja Imam Dollah. Dia orang kata, Ustaz tak tahu ke? Ustaz ketinggalan ke? Aku ketinggalan. Setahu aku semain kat sini rimas saja. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Matilah kesemua bangsa Yahudi Bani Israel. Pupus. Allah hantarkan seorang rasul namanya Nabi Allah Hizqil alaihi salam. Nabi Allah Hizqil alaihi salam sampai di lembah maut. Dia tengok bagaimana Allah Maha berkuasa menghidupkan kembali ribuan manusia bangsa Yahudi yang dah mati dihidupkan semula. Apabila mereka itu hidup semula, mereka marah dengan Nabi Allah Hizqil. How can? Dia cakap orang putih pula. Mana boleh nak hidup selagi ni? Nabi Allah Hizqil AS, kenapa? Kenapa kamu tak nak hidup? Sakitnya mati. Oh, dia cerita. Sakitnya mati. Sakitnya, pedihnya kami terseksa dengan serangan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pun begitu Nabi Allah Hizqil alaihissalam menyatakan, Allah hidupkan kamu semula untuk kamu memberi peringatan kepada anak cucu cicit kamu yang akan terus hidup hingga hari kiamat. Maknanya bangsa Yahudi ni bangsa yang memang Allah Ta'ala bagi peluang. Endingnya hari kiamat. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Tinggal lagi, ya, mereka itu menyedari betapa sakitnya mati. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Rasul yang menjadi kebanggaan bangsa Yahudi ialah junjungan mulia baginda Daud alaihissalam. Apabila bangsa Yahudi mengulangi lagi perbuatan zalim dan kejahatan, Allah timpakan wabak penyakit. Sebelum Allah Ta'ala timpakan wabak penyakit, Rasul yang diutuskan pada zaman itu baginda Daud alaihissalam. Maka baginda Daud alaihissalam bertanya dengan Allah,
apakah azab yang akan ditimpakan kepada umatku bangsa Yahudi? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Daud alaihi salam, akan ditahan air hujan selama 2 tahun. Umatmu mati kebuluran. Nabi Daud alaihi salam merayu pada Allah, janganlah umat aku disengsarakan dengan mati kebuluran akibat kemarau selama 2 tahun. Pilihan kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, akan dimusnahkan umatmu itu dengan didatangkan musuh-musuh yang membunuh mereka dalam masa 2 bulan. Umatmu diseksa. Nabi Daud alaihissalam berdoa kepada Allah, janganlah begitu ya Allah, umat aku diseksa, dizalimi oleh musuh yang datang menyerang. Ataupun didatangkan tentera-tentera Allah, api, air, angin, dalam masa 2 bulan memusnahkan segala-galanya. Habis harta benda, mata benda, dah tak ada apa benda. Nabi Allah Daud alaihissalam merayu pada Allah, wahai Allah, janganlah umat aku tak berkemampuan. Maka pilihan yang ketiga, tak ada pilihan lagi, Allah timpakan wabak penyakit. Pun begitu, baginda Daud alaihissalam merayu kepada Allah, ya Allah, boleh tak wabak penyakit yang kau timpakan kepada umat aku ini 3 days only, 3 hari sahaja. Janganlah umat aku PKP 6 bulan. Sambung lagi. Tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam merayu pada Allah PKP 3 hari. Allah timpakan wabak penyakit dalam masa 3 hari. Wong Jawa ngomong modar, mati semua. Habis. Senang, kebumikan aja. Settle. Hari keempat dah boleh cocok dinding mebeng, termuntah. Ada lagi gaji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Daud alaihissalam minta 3 hari. Tidak ada keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui. Persoalannya, kenapa Nabi Daud alaihissalam minta 3 hari aja? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana kiranya wabak penyakit melebihi 3 hari, 7 hari, 40 hari, 3 bulan, 6 bulan, habis. Manusia akan mengalami kemiskinan dan kebapaan. Wal-iazubillah. Demi mematuhi SOP, nanti kena bayar 1,000, engkau tak nak bayar untuk aku. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Jumpa bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.